Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Syahadat orang yang terutama jadi imam menyembahyangkan mayat ialah segala asabahnya. Dalam para ayat dipanggil makan asabah. Ya, jadi ahli asabah dia lebih utama. Kerana mereka itu terlebih hampir lagi, terlebih safaqah, terlebih lembut hatinya, kasih sayangnya dengan si mayat. Sebab masalah ini adalah masalah doa. Ya. Sembahyang biasa lain, sembahyang jenazah di lain dari segi fokus. Di sini fokus dia adalah doa. Ya, untuk kita mendoakan supaya mayat itu diberikan rahmat oleh Ta'ala, diberikan keampunan oleh Ta'ala. Ya. Jadi oleh kerana itu doa hendaklah bersungguh. Maka kesungguhan itu di antaranya orang yang dekat, yang lebih menyayangi hampir kepada mayat. Sebab itu syarak letak begitu. Dan doa mereka itu terlebih hampir bagi diperkenankan. Ya, sebab ada safaqah qalbi dia dengan mayat, dan didahulukan daripada mereka itu yang hampir. Misal seperti bapa ni, kalau mati apa? Nanti anak lah. Kalau anak meninggal, maka yang utama dia bapa yang menjadi imam. Ya, bapa dia. Kemudian maka nenek laki-laki, nenek perempuan laki-laki. Ini bahasa kita lama tadi. Nenek laki-laki mana datuk? Ya. Tak ada bapa kalau seorang meninggal. Kita meninggal masalahnya. Bapa ada. Bapa ada imam. Kalau bapa tak ada, datuk ada. Maka datuk. Itu maksudnya. Datuk, nenek laki-laki mana datuk? Lelaki. Hingga ke atas. Ya, wa in ala mana ke atas. Dapat datuk dia apa? Moyang. Dapat moyang ke atas lah, nak mau lagi. Kemudian maka anak laki-laki. Mana kalau tidak ada bapa, tidak ada datuk, ke atas tak ada, dia turun kepada anak lelaki. Ya, anak lelaki. Kemudian maka cucu. Kalau anak lelaki pun tak ada dan meninggal, maka dia anak lelaki seorang ya. Kemudian meninggal pula. Cucu dia ada, pergi pada cucu. Dia tak pergi pada abang dia, adik dia dulu tak. Ya. Dia tak pergi pada saudara, dia pergi pada nasab ni dulu. Ikut asabah. Ya, tu. Jadi maknanya kalau tidak ada bapa, datuk. Kalau tak ada datuk, dia turun kepada anak. Ya. Kemudian tak ada anak, dia turun kepada cucu. Hingga ke bawah. Wa in ala. Cucu, cicit ke bawah. Habis semua dah tak ada, kemudian barulah maka saudara. Saudara sini mana adik-beradik. Saudara lelaki yang seibu sebapa. Syakik, mana seibu sebapa. Dia ada saudara sebapa je. Ada saudara seibu je. Ya. Maka saudara dikendaki sini saudara seibu sebapa, adik-beradik kandung. Lepas mana tu? Lepas anak dia tak ada. Anak pun tadi, ya, maknanya lepas cucu dia tak ada. Betul anak. Anak ni bapak dia kan, dia datuk. Kemudian atas sekali ialah bapa. Bapa tak ada bapa, datuk tak ada datuk, anak tak ada anak, cucu. Dah tak ada situ, keliling dia atas bawah baru pergi kepada saudara lelaki yang seibu sebapa. Kemudian maka saudara sebapa saja. Sebapa. Tapi mak lain-lain. Maknanya bapa dia, bini maknanya dua. Jadi makna sebapa. Yang seibu tak boleh. Dia sebapa. Kemudian maka anak saudara, tak ada juga yang keluarga dia punya adik-beradik sebapa. Tak ada juga. Ya, kemudian maka anak saudara laki-laki yang seibu sebapa. Ya. Maknanya lepas anak, cucu. Tak ada cucu, dia pergi pada, baru pergi pada saudara. Seibu sebapa. Tak ada, cari saudara sebapa. Tak ada juga, baru pergi anak saudara. Ya, baru pergi pada anak saudara. Anak saudara laki-laki yang seibu sebapa. Kemudian kalau tak ada, maka anak saudara sebapa. Ya, anak saudara. Maknanya apa? Anak bagi adik-beradik kita yang seibu sebapa. Kalau tak ada, cari anak bagi adik-beradik kita yang sebapa. Itu maknanya anak saudara. Tak ada juga, maka
Kemudian maka baru mamak seibu sebapa. Mamak ni ke mamak cepek uti canai kan ni. Ni mamak apa ni? Bapak saudara dia. Mamak dia biasa kan panggil mamak keling ni kan. Ya dah tak ada ni pergi cek mamak kedai ni. Ni dalam kitab dia ni. Maut ni. Ni mamak seibu sebapa. Mana bapak saudara dia. Yang seibu sebapa. Jauh dah bapak saudara. Habis semua tu bawa pergi pada dia. Daripada cucu pada anak pada cucu, pun adik beradik kan. Lepas tu pergi dia. Bawa pergi pada anak buah, lepas anak buah bawa pergi pak saudara. Anak buah dulu ni, anak saudara. Ya. Kemudian bawa pergi pada bapa saudara si ibu sebapak. Dengan siapa tu? Dengan bapa, bukan dengan ibu. Ya. Maka mesaka kan, kalau lain ibu tu zawil arham. Kemudian maka mamaknya dua mamak ni, mamak yang sebapa, di mana bapa saudara dia yang sebapa dengan bapanya, sebapa je. Tadi si ibu sebapa kandung. Kemudian tak ada juga, barulah anak mamaknya yang si ibu sebapa. Anak bapa saudara dia panggil apa ni? Kalau kita panggil apa? Pupu. Ya, dari jauh tu. Mana anak bagi bapa saudara kita yang seibu sebapa. Baru dia pergi situ. Kemudian anak mamak yang sebapa. Anak pak saudara yang sebapa ni. Kemudian habis tu baru dia pergi zawil arham. Zawil arham ni mereka yang tak dapat pusaka. Yang tadi makan pusaka tu. Dia ikut tertib makan pusaka. Ni zawil arham ada satu cerita di Patani ni tadi. Tok guru yang mengajar tu orang Melaka ni. Dia mengaji lama. Dia buka pondok sana mengajar. Dia ada karamat ni. Karamat tok guru ni. Dia kalau pergi satu majlis perkahwinan, ada main kedebang-kedebung kan. Yang tu raya, tuan tu raya. Joget macam gila. Dia lalu je berhenti musik. Tahu hebat dia tu. Dia bila dia mengajar tafsir. Bila mengajar tafsir, orang kampung dan tafsir dia tak kira pun ampun tak apa kena lah. Apa kitab dia ngata orang, tak ada kitab lain tu guru tu. Tu baca kitab mereka. Tu buat pusaka. Bila buat pusaka, cucu daripada anak lelaki dapat, cucu anak perempuan tak dapat. Apa kitab ni ada cucu sama cucu tak dapat, baca kitab lain ada. Tu kata nyampur dengan ego kau. Teruk betul lagi. Tengok yang dua ni. Cucu daripada anak lelaki dapat pusaka. Cucu dia anak perempuan tak dapat pusaka. Faham tak tu? Jadi kita sendiri ni, kita menjadi cucu dari dua lain. Cucu lain bapa, cucu lain mak. Dia lain bapa, kita makan tu je. Yang tadi tak makan lain mak dia, sebab sini lain mak dia. Tapi dia makan lain sana pula. Lain pula bapa, sama je. Ya. Sebab kita menjadi cucu dari dua lain. Ada satu lain, tu jin mana pula ada cucu. Dia mesti lain ibu bapa. Ya, kita jadi cucu lain bapa. Ya, datuk kita ada dua kan? Coba ada datuk satu berat kerja kan datuk satu. Datuk dia ada dua. Datuk lain bapa, datuk lain mak. Jadi kita semua ada dua datuk. Semua makan lain bapa saja, tu maksud dia. Lain mak tak makan. Bila lain mak kita panggil zawil arham, ya, saudara tapi zawil arham, dia tidak memang pusaka. Jadi susunan semayang menjadikan imam ni ikut paraid ni. Dah habis semua baru pergi zawil arham. Aduh. Cucu sama cucu yang ni dapat tak dapat ni apa kitab tengok ikut kepala dia. Ya, kita nak tanya ni. Kalau itu kita tanya dia, awak datuk ada berapa? Satu ke dua? Kalau ada satu maut kau ni keturunan jin tu. Kita lain dua datuk. Mana datuk lain. Semua makan lain bapa. Ya, lain ibu semua tak makan. Tu je. Bukan cerita apa. Habis. Kemudian baru pergi pada zawil arham. Ya, orang yang dekat saudara tapi dia tidak makan pusaka kan. Maka didahulukan yang hampir daripada mereka itu, iaitu apa? Bapa ibunya. Ya, dahulukan bapa ibu dia. Mana apa? Bapa ibu jauh kan?
Atuk dia lah. Atuk lain ibu. Tadi atuk lain bapa. Ni bapa kepada ibu. Ibu kita punya bapa panggil apa? Datuk. Ni bahasa kita lama pening sikit. Bapa ibunya. Bapa bagi bapa pening boleh. Kalau dia kata apa sini? Bapa kepada datuk lain ibu. Ni datuk lain bapa. Senang kan? Dia kata bapa ibunya. Mana ibu dia si mati, ibu dia punya bapa. Mana bagi dia panggil datuk. Datuk lain ibu. Tadi yang pertama kan datuk lepas bapa, datuk lain bapa kan. Maka kemudian cucu laki-laki daripada anak perempuan. Cucu laki-laki daripada anak perempuan. Bawa pergi pada anak perempuan itu. Tadi anak laki kan, semua anak laki. Ini anak perempuan pula, cucu dia. Kemudian saudara seibu. Bawa pergi pada saudara seibu. Tadi seibu sebapa. Dan jika ada ia mewaris sekalipun, kemudian maka bertuan pada saudara ibu. Mana adik-beradik ibu kita? Kalau kita apa ni? Pak saudara. Pak saudara lain mak. Tadi pak saya lain bapa. Tu. Yang laki-laki kemudian baru bapa muda ibu. Pak saudara muda ibu dia. Dan demikian lagi tiada hak bagi suami. Lihat sini. Tuan-tuan meninggal, isteri tuan-tuan meninggal, yang meninggal itu ikut sunan ni. Suami duduk kalian. Tu. Keluarga didahulukan dulu bagi semayat. Kemudian bagi baulah hujung, tak ada bau suami dia atau tuan sahaya. Dia panggil muktik. Mana orang yang memerdekakan dia. Mana sini dia ikut susunan dalam babul irs, bab saka. Jika diperoleh seorang daripada keluarganya, dan jika tiada diperoleh keluarganya, dia sebatang kara, keluarga tak ada, satu tak ada, didahulukan ia daripada orang yang halal. Barulah dia didahulukan dia tadi pada orang asing. Habis. Dan bagi perempuan, jika ada laki-laki dan jika tiada lelaki, maka didahulukan perempuan yang tertib tersebut. Yang meninggal ni perempuan, laki-laki seorang tak ada. Yang mengurus jenazah semua perempuan, maka ikut tertib atas ni. Atau lain makna belatas. Dan tiada hak bagi laki-laki yang membunuh. Kalau dia membunuh, tiba-tiba dia terlibat dalam pembunuhan, dia tak ada hak walaupun dia dekat. Dan seteru dan kanak-kanak. Dan jika bersamaan kedua orang, mana hak jadi imam ni dibatalkan terus. Kalau orang tu ada kes, walaupun dia dekat keluarga, tiba-tiba dia terlibat membunuh mayat, dia tak dibenarkan jadi imam. Sebab bila dibunuh apa? Dia ada niat jahat dan nak suruh dia semayang, kan dia tak baca Fatihah. Allah Akbar. Allah cepat habis. Buat dia geram tengok mayat ni, cepat-cepat untuk kubur. Kan tak dia bagi. Dia mesti bagi, bila doa dia mesti orang yang betul-betul ada kaitan rapat hati dia dengan si mayat. Mana dia berdoa betul-betul minta supaya jenazah mayat tu, maknanya roh dia selamat, dengan ikhlas dia minta. Ini satu hal juga, kadang tengah amin dia masuk ke duit. Peranjat orang kan. Amin, tengok sampul datang. Ini daripada alam malakut ni. Kalau nak bagi pun bagi dekat luar. Sini tak tahu tempat lain ada. Tengah berdoa tu dia ulur duit semua, derik. Dah kawan pula tengok dia pula. Ni 50 hari ni. Amin, kuat sikit amin. Dia tengok RM5 slow. Tak salah bagi kat dalam tengah berdoa, kacau. Sebab tengok sini kita tengok dia susun sebab apa tu? Murad dia apa tu? Meraihkan doa. Berdoa dia penting, kita nak hantar ni supaya kita betul-betul fokus. Ni orang tengah berdoa, dia hantar masuk ke sampul, terperanjat kawan. Nak bagi keluar orang kan. Nak bagi jaga dia belah kantor banyak tindak tahu kan. Sebab sana banyak budak ni, budak pelajar banyak. Dak pondok sebagai dia orang tu datang kan naik motor makan, dia bagilah hadiah duit minyak itu lah. Tapi jangan terlibat dengan harta peninggalan. Kalau ada anak yatim ke apa, jangan, terbahaya. Dan tiada hak bagi laki-laki yang membunuh dan seteru dan kanak-kanak, tak ada hak. Dan di kebersamaan dua orang pada pangkat, seperti dua anak laki-laki, tiba pada tadi datuk tak ada, pada bapak tak ada, datuk pun tak ada, kemudian dia nak turun pada anak tadi apa, dia mesti tengok anak laki-laki dua-dua tu, dua orang mana satu abang ke adik.
atau dua anak saudara sama taraf, anak saudara, maka didahulukan yang terlebih tua pada Islam. Mana siapa dulu masuk Islam? Mana kalau dulu Islam asal memanglah yang abang ni, sebab abang lebih tua kan. Batan nisbah, kalau masalah dia mu'allaf, jadi mungkin kadang-kadang adik dia tu masuk Islam dulu, abang kenian, maka dulu kan masuk Islam dulu. Itu maksudnya didahulukan yang tua pada Islam. Lagi mana adil daripada yang terlebih faqih, kemudian cari yang lebih tahu hukum hakam, bersalahan dalam imam dalam sembahyang 5 waktu. Itu lain, sebab maksud tak sama. Kerana maksud daripada sembahyang mayat ialah doa. Sebab ada setengah ulama mengatakan sembahyang jenazah boleh tasihu salatul janazah bi ghairi wudu li annaha du'aun. Setengah ulama mengatakan bahawasanya boleh sembahyang jenazah tanpa wudu. Sembahyang jenazah adalah doa oleh hakikat. Dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Itu kata setengah pendapat ulama. Adapun jamhur, majoriti kata dia sembahyang biasa, lah kena ambil sembahyang juga. Jadi kalau kita tak ada air apa semua payah sembahyang begitu, boleh ikut pendapat. Ada setengah mengatakan boleh sembahyang sebab li annaha doa. Kena bahawasanya sembahyang jenazah itu sebenarnya ialah doa. Doa yang kita harap ni, doakan pada si mayat ni. Dan orang yang tua pada Islam terlebih hampir diperkenankan, dan didahulukan merdeka yang jauh daripada sahaya yang hampir. Didahulukan merdeka, mana orang yang merdeka bukan hamba, yang jauh, mana dia dengan mayat ni hubungan tak apa dekat, jauh daripada sahaya tapi hampir, dahulukan yang merdeka. Anda konteks saudara tu ada, yang ni lebih dekat tapi dia adalah abdi hamba, yang ni merdeka, dahulukan yang merdeka. Dan jika ada ia terlebih faqih dan tua pada Islam sekalipun, di sini lebihkan apa? Merdeka. Dan didahulukan saya yang balik atas kanak-kanak, berhimpun dua ni. Ni saya tapi dia dah balik, yang ni kanak-kanak, yang merdeka, maka dahulukan sini pula saya. Dia ukuran tak sama. Dan didahulukan saya yang karabat, saya yang ada hubungan dengan mayat tadi, kekeluargaan, atas yang merdeka, yang orang halat. Jadi kalau menumpuk orang asing tak ada hubungan keluarga tapi dia merdeka, yang sini pula ada hubungan keluarga tapi dia hamba, di sini dilebihkan karabat. Maknanya walaupun hamba diletakkan di depan. Dan dikalau bersamaan mereka pada sekalian tersebut semua sama, dan pada yang lain tengok semua sama, seperti bersih kainnya. Boleh ambil kira tentang ni, semua dikira cantik, semua sama, tak ada apa. Dan badan dia pun sama. Dan jika berbantah mereka pada menghendaki jadi imam, bahawa semua nak jadi imam, dan hendaklah dahulukan seorang tadi dengan undi. Kena buang undi tentang ni, tapi tak ada kempen lah, poster tak naik, undi je. Jauh kayu cari mana yang panjang lidi dia jadi imam. Habis. Dan jika berwasiat si mayat pula, masalah mayat wasiat dengan membayangkan bagian lain daripada mereka itu. Wasiat mayat kata, kalau saya mati tolong jadi orang jadi imam, sedangkan mereka itu bukan daripada ahli waris, yang didahulukan. Apa hukum dia? Saya tidak lulus wasiat. Saya tidak lulus wasiat. Kalau dia reda lain lah, tapi kalau dia tak boleh. Betul, hak mayat, hak keluarga. Dan jika ada ia saleh sekalipun, kerana sembahyang itu hak bagi karabat. Sebab tu mana-mana tempat pun bila mayat depan tu, imam sendiri pun takkan jadikan imam kecuali cari waris kan, mana waris terdekat. Kalau waris tu wakilkan dia tu lain, sebab hak dia tu tak boleh dirampas. Ia hak besar sebab disusun satu-satu. Tu hak yang syarat dah letakkan. Mana-mana mesti kalau ada nak sembahyang dia, tu imam ke tu Bilal, dia akan cari mana ahli waris. Sebab ni susunan dia pakai. Syahadan haram memandikan, habis tu susunan jadi imam ni. Dan haram memandikan orang yang syahid. Syahid ni mana? Syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah, mana orang yang mati dalam medan dan dia berjuang kerana jalan Allah Ta'ala. Maka kelebihan bagi mereka ini ialah yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk syurga tanpa hisab. Dan di akhirat orang syahid ni minta kalau boleh balik ke dunia, dia nak syahid lagi kan.
Itu kelebihan berjuang pada jalan Allah. Sebab orang meninggikan agama Allah kadang dengan masa, ada mengorbankan tenaga, ada mengorbankan harta. Dia kan nyawa dia bagi habis sus. Orang ni panggil tinggi lah. Dia sanggup beri nyawa. Jadi oleh kerana pengorbanan dia amat besar, nyawa dia beri, maka asarus syahid, kesan syahid di darah tu tak dibenar kita hapuskan. Sebab satu lambang kemuliaan, kemegahan dia di akhirat itu. Ya, dia sanggup mengorbankan nyawa untuk maknanya pada jalan ta'ala. Waktu Rasulullah pun suruh, man, dalam hadis Nabi kata, man mata walam yanwi syahid, ya, mata maitatan jahiliyatan. Siapa mati dan tak ada langsung niat nak mati syahid, maka dia mati sebagai bangkai jahiliah. Ya, kita kena niat untuk syahid, dapat tak dapat soal lain. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, tidak ada satu pun ruang badan yang sedingkal yang lepas, melainkan semua bekas tetap pedang, ya, bekas senjata. Tapi dia mati tidak di medan. Tapi kelebihan dia ada. Dalam perjuangan dia ada dua selalu yang kita dengar, mati syahid, masuk syurga tanpa hisab. Dia ada satu lagi dan confirm syurga, ialah qatil wal maqtul. Dalam pertempuran kita berperang dengan kafir harbi, jadi kita dapat bunuh seorang je, sap, pancung kepala mati. Orang yang membunuh tu confirm syurga. Nabi kata tidak akan berhimpun antara pembunuh dalam medan ni, pembunuh dengan yang dibunuh. Kalau orang Islam kita bunuh yang kafir, orang kafir tempat di mana? Neraka an-nar. Maka orang yang membunuh confirm syurga. Itu biasa cara kita dengar dalam hadis itu. Biasa kita dengar yang mati, yang syahid. Yang ni yang membunuh atau kelebihan. Sebab kan takut kan tak mati syahid dulu kepala dulu kan. Ada kerat mana nak syahid dah, maut dah. Ya, tak payah kita kerat dia pun dapat kelebihan sama juga. Ya, tu. Jadi maknanya kita azam untuk syahid pada jalan Allah Ta'ala. Dapat tak dapat itu soal lain. Ya. Berjuang mati. Tak berjuang mati tak? Mati juga kan. Sama je mati. Berjuang mati, tak berjuang mati. Dia taat ke Tuhan mati, dia derhaka Tuhan pun dia mati juga. Ya, mati tak mati tak kira siapa pun. Ya, itu maksudnya. Cuma biar mati pada jalan Allah Ta'ala. Ish kariman mut syahidan, itu slogan gitu. Ish kariman, hidup sebagai hidup yang mulia. Apa hidup mulia? Memberikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi insan yang muttaqin, bertakwa. Kalau mati kariman mut syahidan, pilih mati, maknanya berjuang dalam agama Allah Ta'ala. Mati syahid ni direct syurga kan, dengan syarat lah niat dia betul kerana Allah Ta'ala. Baru dalam hadis ni yang mati Rasulullah Nabi mana? Lepas peperangan, seorang tunjuk haza syahid wa haza syahid. Ini dah syahid Rasulullah. Yang ni dah syahid. Rasulullah kata kallah. Qad ra'aitum fin nari fi burdatin ghalaha. Aku telah melihat tempat di dalam neraka dengan burdah. Sebab dia perang tu nampakkan harta ghanimah, dia nak benda tu. Jadi tujuan dia perang dah lagi. Dia berperang untuk harta benda, berperang untuk ghanimah, maka terjun ke neraka. Wala'iyazbillah. Sebab tu syahid dia bagi tiga. Ada syahid yang paling besar, ada syahidul ma'rakah. Syahid dunia wal akhirah dia panggil. Satu lagi syahid akhirat fakat. Ya, satu lagi syahid dunia dan akhirat. Ni bahaya ni. Syahid dunia dia mati medan perang, zahir dia mati syahid, orang penguruskan macam orang syahid. Dia tidak dimandikan, tidak disemayangkan, cuma dia ni dibalut dengan kain darah, dia balut. Kalau tak cukup tambah kain lain, kemudian dikebumikan. Dia buat 2 daripada 4. Tapi akhirat dia terjun neraka jahanam wal a'yazubillah. Sebab apa? Sebab dia berjuang bukan kerana apa amalan hebat sekalipun, kemuncak dia nokta akhir ialah al-qasdu wan niyah. Qasad dan niat. Betul tidak? Kalau dia betul, itu mana urusan qalbi adalah urusan paling besar. Ya, penjagaan qalbi, hati kita itu paling besar kali. Dia bersih, suci betul, Tuhan terima. Kalau dia lari pusing tak ikhlas, dia banyak mana sekalipun dia sumbang, Tuhan tolak. Banyak mana pengorbanan dia, nyawa dia pun Tuhan tolak. Ya, sebab Tuhan terima yang ikhlas betul. Ini masalah besar. Pentingnya perjalanan roh ataupun ilmu tasawuf amat penting. Membersihkan. Semua itu diambil daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lulus wasiat ni. Satu lagi syahid akhirat. Syahid akhirat apa dia? Orang yang mati taun, mati bersalin, mati lemas, mati terbakar. Kalau mati rempit motor tu tak masuk. Kan? Dia menyarat tu motor, orang tengok tu banyak, mana motor tak ada pemandu. Ini jin mana orang tu, rupa dia menyarat. Lepas tu dia beres malam-malam, potong brek. Gila tu.
bom 3-4 orang terlepak mati di bangkai ni. Itu mati katak angin bunuh diri ya. Dia berlombong tu break potong nak tunjuk handal. Lalu terselit jalan longkang macam-macam budak sekarang ni. Dia pun tengok macam banyak. Ya, dia ubah habis motor kawan. Allah. Jadi mati kalau sekiranya syahid dunia tu tadi, dia lepas azab kubur. Orang mati menuntut ilmu, dia tengah belajar cari ilmu Ta'ala meninggal, tu syahid akhirat dia dapat. Kelebihan syahid akhirat dia lepas azab kubur. Ya. Tapi di dunia buat macam biasa, 4 perkara, dimandikan, dikapankan, disemayang dan ditanam. Kalau syahid ma'rakah tadi tak. Syahid ma'rakah tadi dia tidak dibuat 4, dibuat 2 je. Dibalut, mana dikapankan dengan kain yang dimati itu sendiri, dan kalau tak cukup tambah lain, kemudian dikebumikan. Ya. Tu. Ada baca talqin tak ya? Dia kompon syurga, kita nak ajar dia pula. Ya. Orang tu dah yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ya. Masuk syurga tanpa hisab lain. Hebat ni. Yang kita takut apa? Satu, syahid dunia lal akhirah. Syahid dunia nampak mati syahid. Ya, tidak disemayang dan tidak maknanya dimandikan, tapi akhirat yang menunggu dia azab besar. Sebab apa? Perjuangan dia tidak diterima oleh ayazubillah. Dan jika ada ia saleh sekalipun, jawab dia wasiat tak lulus ni, tetap juga kekal, maknanya apa tu? Kepada ahli kerabat juga yang menguruskan. Dan haram semayang atasnya kerana meninggalkan bekas syahid. Haram maknanya kita memandikan akan orang syahid jika ada ia junub sekalipun. Ya, Rasulullah melakukan. Seorang bila panggil medan, tiba-tiba tak sempat mandi, dia buang tamar sup, dia pergi dan mati dalam keadaan itu, dan dia dimandikan oleh para malaikat. Hebat Dan perempuan yang haid dan nifas sekalipun. Sebab bila musuh masuk negara Islam perang, semua jadi fardu ain, lagi perempuan kena angkat senjata. Ya. Dan haram semayang atasnya. Dia dapati syahid, haram kita semayangkan. Kita nak doakan dia lagi special bagi kita kan. Ya, kerana sebab apa? Meninggalkan bekas syahid. Itu dikata elat, kata apa? Haram dimandikan sebab kesan syahid darah tu mahal kan. Ya. Kitratani la yamassuhumun nar. 2 titisan tak akan disentuh api neraka. Yang pertama titisan darah yang keluar daripada tubuh orang yang syahid. Titisan pertama, titisan qatratul ula, terpancar dia darah pertama, Tuhan buka tu tempat yang syurga. Sebab orang mati syahid lebih lazat daripada orang mati atas tilam download. Nampak tiang download, keadaan dia kena apa? Sentap nyawa tu, kata Imam Ghazali, kadang-kadang sampai peringkat 100,000 kali ganda dipalu dengan pedang. Kita ambil pedang kan, kita sebat belakang kita, macam negara sebisa dia, kalikan 1000 kan. Punya sakit ya. Orang mati syahid pula nampak zahir dia macam dia sakit, hakikat dia apa? Dah zat tuan, terik dia nampak syurga, hilang sakit dari antara dia. Allah Karim. Maka syahid yang tiada dimandikan dan tiada semayangkan, orang yang mati atau hidup yang tiada padanya hidup yang tetap, tidak hayat mustaqirlah, di dalam berperang dengan orang kafir, dia mati dalam medan syahid, ataupun dia mati di rumah, tapi mati dia tu dia kena teruk dan memang orang panggil matilah kan, teruk sangat, perut dah terburai misalnya, tapi tak mati lagi dengan nyawa, bawa balik mati kat rumah, tu kira syahid juga. Sebab kesan mati tu memang laki mati dah tu. Ya, orang bagi nyawa ikan tinggal kan. Dengan sikit nyawa nak mati dah. Tapi tak menghembuskan apa di medan pun dikira syahid juga. Tapi kalau sakit yang tidak buat mati pada adat, dah lah. Dia kena sikit je luka kan. Kepada adat tak mati pun. Duduk seminggu mati, tu tak panggil syahid lagi kan. Walaupun kesan dalam medan. Dengan orang kafir, dengan sebab perang, sama ada dengan dibunuhnya oleh kafir, satu syahid juga, tu tak tentulah, atau dilukai akan dia hingga luka tu teruk sangat ya, dan tak sempat, maknanya dia meninggal, dan dibunuh oleh orang Islam yang membantu kafir. Ini munafik, orang Islam duduk sebelah kafir kan, tiba-tiba dibunuh, pun dia syahid juga. Dan kena senjata sesama Islam, dia bertempur tersilap, kawan tu panah terkena di sini, pun syahid juga. Dengan tersalah, atau kena senjatanya sendiri, dia berlawan-lawan tadi terjatuh, dah terkena senjata sendiri, pun syahid juga. Atau disepit oleh tunggangan dia, ya,
Kalau kita kereta misalnya tengah bawa terak ke pun terbalik dengan syahid juga, semua dapat pada syahid. Atau gugur di atas tunggangan, atas kenderaan dia mati juga, ya. Atau gugur daripada umpama telaga, tengah berperang tadi terkena jangkar sama, mati. Atau terkena lubang perangkap jatuh, mati, semua syahid. Atau tiada diketahui sebab matinya, dalam medan mati tapi tak tahu luka, tak ada apa, tak ada sebab apa mati pun kira syahid juga, ya. Adakah sebab perang ke atau tiada, maka hukum dia syahidlah namanya, ya. Habis. Dan jika tiada pada tubuhnya bekas darah sekalipun, tapi dia mati dalam medan, tak nampak apa semua, maka hukum syahidlah syahid, kerana pada zahirnya adalah ia mati itu sebab perang jua. Ada pun mati kemudian daripada berhenti perang dengan luka dalam perang, padahal ada padanya hidup yang tetap, ada hayat mustaqirah. Mana sihat macam biasa, semua ada luka lah, ya. Dua liang sikit, duduk seminggu kemudian mati, itu tak syahid. Maka itu bukan syahid. Dan jika dengan diyakinkan mati sebab luka itu sekalipun, sebab dia bukan mati dalam medan, tapi kelebihan dia banyak lah kan. Habis. Dan demikian lagi, wallahu a'lam.